السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Macam kita dah bincang ayat ini, Allah Ta'ala kata makna ibtaru ilaihil wasilah, yani utlubu ma yuqarribukum ilaihi min ta'atih. Carilah, tuntutlah apa jua perkara yang boleh mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perkara-perkara taat. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan wajahidu fi sabilih ay li'la'i dinih, dan berjuanglah, curahkanlah segala tenaga bakti untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad takallamna fil jihad fima madha, dan kita telah berbincang tentang jihad pada ayat-ayat lepas. Fala hajata lana ila takrar, maka kita tak perlu lagi mengulang-ulang. Kemudian Allah Ta'ala tutup ayat ini dengan mengatakan la'allakum tuflihun, supaya kamu memperolehi kejayaan. Tafuzuna ay fawzan azima, seperti yang telah kita bahaskan juga pada kelas yang lepas, iaitulah kejayaan ini ialah kejayaan di dunia dan akhirat, memperolehi redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ridwanum minallahi akbar, dan redha daripada Allah itulah yang paling besar. Seterusnya kita berpindah kepada ayat 54. Dan kita masih lagi dalam surah Al-Ma'idah. Kita masih lagi dalam surah Al-Ma'idah. Kita berpindah kepada ayat ke 54. Walaupun ayat anda teringin nak syarahkan ayat yang tentang, tapi tak apalah, kita pasal modul kita ni menuntut kepada, nanti mungkin kita akan buka kelas lain. Baik. Allah Ta'ala kata, يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Maksudnya, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih, wahai orang yang beriman, barang siapa dalam kalangan kamu yang murtad, na'udzubillahi min zalik. Pada kalimah yartad dibaca dengan yartad dan yartadid. Dan ada dua qiraat. Satu baca yartad, dan ada yang ulama qurra yang baca yartadid dengan dibuka idgham. Man yartadda minkum,
daripada kalangan kamu an dinihi, daripada agamanya yakni Islam. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan segolongan orang yang sifat mereka itu yuhibbuhum, Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintainya, yakni Allah, wa yuhibbuna, lunak terhadap orang yang beriman, bengis dan tegas terhadap orang yang kafir, berjihad, mencurahkan segala tenaga dan bakti dalam usaha menegakkan agama Allah dan tiada takut sedikit pun kepada celaan mana-mana pencela. Demikianlah limpah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa jua yang Dia kehendaki. Dan Allah itu maha luas kurniaannya, maha mengetahui akan segala perkara. Ayat ini, ayat 54 ini, di sini terkandung beberapa perkara yang kita nak bincangkan. Kata Asy-Syaikhan Al-Jalalan, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadid bil fakki wal idgham. Ini dibaca dengan yartadid dan yartad. Yakni dengan makna yarji'. Yartad yakni yarji' kembali. Minkum an dinihi, daripada kalangan kamu daripada agamanya yang hak, ai ilal kufri, kembali kepada kufur. Ikhbarun bima alima Allah Ta'ala wuqu'ahu minhum wa qad irtadda jama'atun ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asy-Syaikh Al-Jalalain dalam ayat ini, dia kata, ayat ni Allah Ta'ala nak cerita tentang apa yang Allah Ta'ala ketahui daripada apa yang bakal berlaku tentang peristiwa murtad yang berlaku setelah kewafatan Nabi SAW. Ini berdasarkan tafsiran daripada sebahagian ulama as-salafus salih yang mengatakan makna ayat ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi la yakhafuna lawmata la'im, ialah Abu Bakr radhiyallahu anhu, yang merujuk kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat yang ada bersama beliau pada Yaumur Riddah radhiyallahu anhum wa ardahum wa an as-sahabati ajma'in. Namun begitu, hakikatnya ayat ini ya adalah satu ketetapan dan hukum daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan orang yang murtad. Ya. Satu hukum dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan orang yang murtad. Ya. Bahawa mereka mestilah dihukum dengan diperangi, ditumpahkan darah mereka. Ya, jadi ayat ini menceritakan ayat tentang hukum orang yang murtad. Ya. Allah Ta'ala kata, barang siapa yang murtad daripada kamu, daripada agamanya kembali kepada kufur setelah dia Islam, fasawfa ya'tillahu badalahum, akan Allah datangkan ganti tempat mereka ini, biqaumin, dengan satu golongan yang ciri-ciri mereka yuhibbuhum wa yuhibbunah. Qala sallallahu alaihi wasallam hum qawmu hadha wa ashara ila Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, rawahu al-Hakim fi sahihih. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Nabi SAW bila disebutkan dalam ayat ini akan Allah Ta'ala datangkan dengan kaum yang mereka dia cintai mereka dan mereka mencintai Allah. Nabi kata kepada Abu Musa Ash'ari, hum qaumuka ya Aba Musa, mereka daripada kaum kamu wahai Abu Musa, yakni daripada kabilah 'Ash'ari, daripada Bani Udad ibn Zaid, daripada kabilah Kahlan.
yang mana mereka inilah yang telah berperang dalam perang Qadisiyah daripada Kindah dan Nukha' dan Bajilah, dan semuanya daripada Kahlan. Ya. Demikian juga ini maknanya mereka inilah yang Allah Ta'ala akan gunakan untuk ini satu wajah tafsir, untuk memerangi orang-orang yang murtad. Tetapi para ulama kata boleh jadi maksud satu lagi takwil, satu lagi ihtimal makna hum qaumuka ya Aba Musa, ialah kerana kabilah Abu Musa al-Ash'ari adalah kabilah yang pertama murtad setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita faham lagu tu, maknanya may yartadda minkum an dinihi, ay golongan kamulah Abu Musa yang akan berlaku peristiwa ini. Dan kita boleh, wallahu alam, pada sudut pandang saya, maknanya disebabkan mereka adalah golongan pertama yang murtad dan dalam kalangan mereka juga ada golongan yang beriman, maka golongan ini jugalah yang terawal memerangi bersama-sama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk memerangi kabilah-kabilah, termasuk kabilah mereka yang murtad. Jadi maknanya di sini ada dua wajah. Sama ada perkataan Nabi merujuk kepada Abu Musa ini ialah merujuk kepada golongan yang dipuji, ataupun Nabi nak bagi tahu yang akan murtad itu yang pertama sekali ialah kabilah Asy'ari. Dan inilah yang zahir sebab dari segi waqi' realitinya itu yang berlaku. Ya. Dan waqi' juga menunjukkan bahawa mereka juga adalah golongan yang berperang di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di antara golongan yang bersama-sama berperang memerangi golongan murtad dan berjihad sampai ke Iraq dan Syam. Tetapi kita kata berperang dalam perang itu lebih daripada Abu Musa Asy'ari, itu Bani Kahlan seluruhnya, termasuklah Kindah, Nakha' dan juga Bajilah. Jadi kalau itu maksud pujian, maknanya pujian itu bukan khusus kepada Asy'ariyin, tetapi kepada Bani Kahlan. Bani Kahlan ataupun kabilah Kahlan yang terlibat dalam peperangan yang awal dalam Islam setelah wafatnya Nabi SAW. Naam. Dan makna Allah Ta'ala kata biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, dengan golongan yang Allah Ta'ala cintai mereka. Pada ayat ini terdapat isbat sifatul mahabbati lillahi Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini bagi satu khisal, satu cabang ibadah yang paling tinggi, iaitulah zirwatu sanamil Islam, iaitulah al-jihad fi sabilillah. Dan bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi kata la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu. Pada esok hari, pada perang Khaybar, tembok yang terakhir, Nabi kata esok aku akan bagi panji kepada orang yang Allah dan Rasulnya mencintainya dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini juga datang dalam siyaqul jihad. Ini kerana jihad adalah a'la maqamil fada'i fi tauhid. Jihad adalah maqam memfanakan diri yang paling tinggi dalam tauhid. Kerana dia membinasakan tubuh badannya, nyawa dan hartanya dalam usaha mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu hadis yang disebut tentang sebagai hadisul wali, hadis wali. Allah Taala kata, ya, man ada, li waliyan faqad azantuhu bil harb.
Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah isytiharkan perang baginya. Kemudian Allah Ta'ala kata, dan tidaklah hamba-Ku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain daripada apa yang aku fardukan ke atasnya. Dan senantiasalah hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku selepas itu dengan amalan-amalan sunat sehingga aku mencintainya. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ bila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, penglihatannya yang dia melihat dengannya, tangannya yang dia menumbuk dengannya, kakinya yang dia berjalan dengannya. Dan kata Allah Ta'ala, aku tidak teragak-agak dalam melakukan sesuatu sebagaimana aku teragak-agak untuk mencabut nyawa hamba-Ku yang mukmin ini. Kerana dia membenci maut, tetapi perkara itu mesti dilakukan. Makna teragak di sini itulah pertemuan antara iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Hadis ini hadis yang sangat penting, hadis wali, yang menggambarkan kepada kita siapakah itu wali yang tertinggi. Sudah tentu wali secara umumnya Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu ialah mereka yang beriman dan bertakwa. So itu kata Al-Tahawi rahimahullah, wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Orang beriman semuanya awliya'ur rahman. Tetapi maqam yang tertinggi di sini, maqam musahabah, kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerak-geri hamba. Ini Allah Ta'ala senantiasa bersama dengannya. Yang inilah yang kita namakan dia sebagai fana'ul irad, fana' an iradatis siwa, al-fana' an iradatis siwa. Seorang hamba itu meleburkan kehendak dirinya dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap gerak-gerinya tidak ada lagi kehendaknya. Seperti mana kata Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, ayyumitaka al-haqqu an nafsik wa yuhyika bih. Iaitulah Allah Ta'ala mematikan diri kamu daripada kamu. Yakni segala kehendak dan syahwat kamu dilenyapkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah hidupkan kamu dengannya, dengan kehendaknya semata-mata. Sehingga kamu tidak teringin kecuali apa yang Allah Ta'ala suruh. Dan kamu benci segala apa yang Tuhan benci. Ini adalah kemuncak iman dan taqwa. Al-wala'u fillah wal-bughdu fillah. Nabi kata, awthaqu 'ural iman, ikatan iman yang paling teguh, simpul iman yang paling teguh ialah memberi kerana Allah, menghalang kerana Allah, mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah. Ini adalah al-wala' wal-bara', adalah kemuncak seorang wali. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia mencintai seorang hamba, maka kesan daripada cintanya Allah kepada hamba itu akan mencintai Allah sepenuh jiwa dan raganya. Dan cinta kepada Allah ini adalah ibadah. Ini adalah maksud ibadah yang tertinggi, untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata, walaupun ahli kalam tidak menafikan makna la ilaha illallah, ialah la ma'buda bihaqqin illallah, tiada sembahan dengan hak kecuali Allah. Yakni secara lazim.
Beza ahli sunnah wal jamaah dengan ahli kalam. Ahli kalam kata kalimah al-ilah maknanya ialah al-qadir ala al-ikhtira', yang maha berkuasa mencipta. Al-mustalzim li ifradihi bil ibadah, yang melazimkan, disebabkan itu kita kena menunggalkannya dalam ibadah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan makna al-ilah ialah al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan hak. Ya. Jadi kok mana pun kedua-dua kumpulan ini akan balik bersetuju bahawa ifradullah bil ibadah ini adalah syarat kemestian, mesti ada pada orang Islam. Namun begitu, kata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang membezakan makna ibadah di sisi ahli sunnah wal jamaah dengan ahli kalam ialah ahli kalam menafikan Allah mencintai hamba-hambanya. Allah itu yuhib wa yuhab. Allah mencintai dan dicintai. Ada ahli kalam yang hanya isbat Allah Ta'ala yuhab, dicintai, tetapi Allah tidak yuhib, tidak mencintai. Ada yang kata Allah la yuhib wa la yuhab, tidak mencintai dan tidak dicintai. Ini golongan ahli falsafah dan ghulatul mutakallimin, ahli kalam yang melampau. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah tegas mengatakan Allah yuhibbu wa yuhab, mencintai dan dicintai. Yuhibbuhu, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Inilah hakikat ibadah. Inilah kemuncak ibadah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Inilah yang kita nak capai, supaya Allah mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu yang kita nak, kita ikut Nabi supaya yuhibbukumullah, supaya Allah mencintai kamu. Tujuan kita nak Allah Ta'ala cintakan kita. Isunya bukan kita mencintai Allah, isunya adakah Allah cintakan kita. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Inilah matlamat seorang mukmin, supaya Allah mencintainya. Allah sayang kat dia. Bukan matlamatnya untuk dia sahaja mencintai Allah. Apa guna kita cinta Allah kalau Allah benci kita? Seperti orang musyrikin Mekah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ayat ni mengisbatkan orang musyrikin juga mencintai Allah, tapi dia syirik dalam mahabbah. Ya? Jadi isunya bukan sekadar kita cinta Allah, tapi Allah mencintai balik kita, Allah membalas cinta kita. Ini yang dikehendaki. Dan bila Allah Ta'ala mencintai kita, an takuna ma'allahi bila hammin, engkau bersama dengan Allah tanpa sebarang kerisauan, tanpa engkau fikirkan apa lagi, sebab engkau yakin dah dengan Allah Ta'ala. Engkau buat ibadah, engkau tak risau dah. Itulah dia at-tawakkul, as-siqah billah. Percaya sungguh dengan Allah. Bila kita percaya betul dengan Allah, kita akan takut buat dosa. Pasal apa? Kita percaya Allah Ta'ala dah bagi tahu dekat kita, siapa buat dosa sekian, dia akan hukum dengan hukuman sekian. Kalau kita percaya betul dengan Allah, kita takut buat dosa. Dan kalau kita terbuat dosa, kita akan tidak segan silu untuk bertaubat. Pasal Allah Ta'ala dah bagi tahu siapa yang berdosa dan dia taubat, Tuhan akan ampun. Kalau kita betul percaya kepada Allah, kalau kita akan berusaha mengelak daripada dosa. Tapi kalau terbuat dosa, kita tidak segan silu untuk bertaubat. Dan kalau kita percaya dengan Allah, kita akan sungguh-sungguh buat ibadat. Pasal Allah Ta'ala dah bagi tahu dah ganjaran-ganjaran yang banyak.
Jadi ini mencintai Allah, Allah mencintai kita. Memusnahkan rasa diri, segala syahwat, segala kehendak diri dihilangkan sehingga kita tidak berkehendak kecuali apa yang Allah kehendak, iaitulah al-iradatu syar'iyyah, kehendak syar'i. Kerana inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri mereka kepadaku, memperhambakan diri. Al-fana'u fil ubudiyah. Al-fana'u fil ubudah. Melenyapkan diri di dalam ubudiyah Allah. Ubudiyah kepada Allah. Memperhambakan diri kepada Allah. Bahawa kita hanya mengkehendaki apa yang Allah suruh dan kita menjauhi segala apa yang Allah larang. Kita membencinya seperti mana Allah membencinya. Kita tahu Allah benci maksiat, Allah benci syirik, Allah benci bid'ah. Kita akan benci perkara ini kerana Tuhan benci perkara tersebut. Inilah wali yang sebenarnya. Inilah waliullah. Waliullah kalau disebut bid'ah, ketak-ketak lututnya, takut kepada Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Waliullah bila diperingatkan tentang larangan Allah, dia sangat takut untuk buat. Dia sangat takut untuk buat. Ini waliullah. Orang yang tidak ada lagi kehendak dirinya sendiri. Yang ada hanya kehendak Allah yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran dan Sunnah. Inilah hakikat wali yang sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Al-fani fillah, yang meleburkan dirinya dalam Allah Ta'ala, yakni dalam kehendak Allah. Tidak ada baginya rasa untuk nak itu, nak ini, melainkan apa yang Allah Ta'ala nak dia buat, iaitulah ibadah. Fokus dalam hidup ialah ibadah. Semuanya kerana Allah. Dia tolong orang kerana Allah. Bagi makan anak bini dia kerana Allah. Dia makan untuk diri dia pun bukan kerana diri dia, kerana Allah. Inilah wali. Inilah wali Allah. Ini yang kita nak usaha nak jadi. Bersama-sama. Kita nak supaya kita mencapai tahap ini. Sebelum kita diambil balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini ciri-ciri pertama. Golongan yang Allah Ta'ala akan datangkan untuk menggantikan tempat mereka yang murtad. Iaitulah untuk menghukum orang yang murtad. Mereka adalah waliullah yang mereka ini hanya mengikut kehendak Allah. Mereka mencintai Allah dan Allah cintakan mereka sehingga Allah menggunakan mereka itu dalam jalan redha-Nya yang paling tinggi, iaitulah al-jihadu fi sabilillah, yujahiduna azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Ini ciri yang kedua. Azillatin 'alal mu'minin. Ay azillatin 'atifina. Golongan yang lunak. 'alal mu'minin. A'izzatin ay asyiddai 'alal kafirin. Tegas dan bengis terhadap orang yang kafir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Yang bersama dengannya tegas terhadap orang kafir, saling belas kasihan terhadap sesama mereka. Dan kita dah bahaskan ayat-ayat tentang al-wala' wal-bara'. Dan kita dah bincang tentang al-wala' wal-bara'. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Di sinilah mawdi' syahid. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka tidak takut dan tidak gentar, tidak heran sama sekali kepada celaan musuh, celaan orang yang mencela. Mereka tak peduli orang nak kata apa. Orang kata mereka kolot, mereka apa. Yang penting mereka melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas mengisyaratkan bahawa orang yang murtad diperangi dan dihukum dengan dicabut nyawa, ditamat riwayat hidupnya. Dan ayat kita pun dah bincang juga dulu kenaan dengan perkara ini. Kenaan murtad, hukum hakamnya, apa yang patut dibuat dan sebagainya. Nas'alullah al-afiyah. Dan tidak takut dengan celaan pencela. Dan ini mesti orang Islam. Sekadar orang nak kata kita Wahabi, nak kata kita itu ini, mereka hanya boleh kata. Realiti akan dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran daripada Allah. Allah akan tunjukkan kebenaran. Dan yang sesat akan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Tidak lama pun. Ya. Tengok macam ada satu golongan aswaja itu. Dia kata kita macam-macam, buat fitnah kita. Tak lama, tak sampai seminggu tuan-tuan dan puan. Tiba-tiba dia bercakap perkara yang sesat, akidah Nur Muhammad dan sebagainya. Terdedah bahawa dia seorang yang sesat. Akhirnya dia dibantah oleh golongan dia sendiri. Subhanallah. Itu di antara anugerah Allah Ta'ala kepada orang yang beriman kepadanya. Yang kita dah bincangkan pada ayat sebelum ini. Ya ayyuhallazina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum. Allah menyekat tangan mereka daripada kamu dengan pelbagai cara. Dan kita tidak perlu heran sangat. Bukan bermakna kita tidak perlu strategi diperlukan. Itu adalah sunnatullah, cause and effect. Causality dalam alam ini mesti diraihkan kerana dia adalah sunnatullah, la tabdila li sunnatillah. Tidak boleh kita nak tukar sunnatullah. Kalau kita nak kenyang mesti kena makan, dahaga mesti kena minum, mengantuk mesti kena tidur. Kita tak nak ubah sunnatullah. Ya. Sehingga kan bila mukjizat, Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada para anbiya alaihimus salatu wassalam, tidak diubah sunnatullah. Untuk membolehkan laut terbelah, Allah Ta'ala tetap suruh Nabi Musa pukul tongkatnya ke laut. Tidaklah terus terbelah macam tu sahaja, atau dengan ditunjukkan dengan tangan sahaja. Bila Allah Ta'ala nak bagi kepada Maryam alaihissalam buah kurma, Allah kata wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyah. Dalam keadaan kawan tu baru lepas beranak, Tuhan suruh goncang pokok kurma. Tak ada lah buah kurma tu jatuh macam tu sendiri saja. Mesti nak kena ada usaha. Subhanallah.
Allah Ta'ala selamatkan ashabul kahfi. Fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Dikehendaki mereka bersembunyi dulu dalam gua. Ha? Jadi sebab dan musabab ni mesti ada. Mesti dibuat. Ya? Allah Ta'ala tidak mengubah undang-undang ini. Even untuk para Nabi dan Rasul. Ya? Sebab itu kalau kita dengar cerita-cerita karamah, perhati dulu. Adakah karamah ini masih lagi dalam ruang lingkup kanun sebab musabab ataupun dia memang di luar terus daripada sebab musabab? Kadang-kadang dia kata wali tu hanya tunjuk saja, tunjuk kat gambar ayam, ayam tu hidup naik keluar. Cik, dia kata tu bohong lah. Nabi Musa masa Tuhan nak suruh dia belah laut, Tuhan tak kata tunjuk dekat ayat laut, Tuhan suruh pukul. Kan? Layak bila kita pukul dia akan terbelah. Cuma ketika itu Allah Ta'ala menjadikan satu situasi yang di luar daripada kemampuan manusia. Kita kalau kita pukul ayat, ayat tu terbelah, dia bertangkap balik. Tapi ni tak. Ayat tu terbelah terus. Allah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama." Tak ada lah pasiak tu tiba-tiba Nabi Muhammad dia tunjuk macam tu. Tak. Kan? Jadi tiba-tiba satu wali tunjuk kat gambar ayam keluar hidup mai. Nabi Isa alaihissalam akhluqu lakum min at-tini kahiyati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Dia kena ambil tanah uli buat bentuk burung. Dia tiup baru jadi burung. Tak ada lah Nabi Isa tunjuk gambar burung hidup, tak ada. Pasal tu tak ada kaitan dengan sebab musabab. Kan? Tiba-tiba Tok Wali konon-kononnya nampak sangatlah mengarut. Kan? Memahami sunnatullah ini penting. Sunnatullah inilah. Ya. Yang kita kata akan memandu kita untuk memahami af'alul khaliq tabaraka wa ta'ala, perbuatan Tuhan tabaraka wa ta'ala. Dan kita tak tertipu dengan golongan-golongan pengarut ni. Kerana golongan Jabriyah, bagi mereka Tuhan boleh buat semua benda tanpa terikat. Ya, memang Tuhan tak terikat. Tetapi Tuhan ada kehendak dan hikmah. Ya, Tuhan ada kehendak dan hikmah. Ini satu perempuan pergi jumpa tak mengandung lama, dia kata. Ini ada satu geng-geng aswajah Arab lah cerita. Dia kata satu perempuan tak mengandung lama, lepas tu dia pergi jumpa Tok Wali, tiba-tiba balik mengandung. Terang-teranglah ada zina berlaku di situ. Mengandung dia antara qarinah zina. Kan? Kalau dia tidak berlaku persetubuhan dengan suaminya, kalaulah dia pergi jumpa Tok Wali tu, memang betul-betul lepas dia habis haid. Dan sepanjang tempoh itu dia belum bersama dengan suaminya, hanya lepas dia pergi jumpa Tok Wali, balik mengandung. Apa nak cerita? Dia kata tak, pasal Tok Wali ni ada kemampuan. Dia kata kun fayakun. Na'udzubillahi min dzalik. Nak bohong orang pun agak-agak lah. Gunalah logik akal. Tuhan bagi akal ini supaya apa? Tengok sebab apa orang masuk neraka. Dalam surah Al-Mulk yang kita disuruh baca setiap malam.
qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Ahli neraka kata, kalaulah kami ni dengar apa hak Rasul cakap, atau kami fikir guna akal yang Tuhan bagi, kami tak ada lah masuk duk neraka sa'ir. Tuhan kata, maka mereka mengaku dengan dosa mereka. Apa dosa mereka? Dosa dia apa? Tak mau dengar, tak mau fikir. Tak fikir ni dosa. Tahu? Tak guna akal ni berdosa. Tuhan menyifatkan yang tak menggunakan akal ni hanya sifat orang kafir. Sifat ahli neraka. Tuhan tak pernah sifatkan orang beriman, wali apatah lagi sebagai tidak berfikir. Mustahil. Tak ada dalam mana-mana ayat Quran. Tuhan berikan kita akal yang merupakan alat. Dan kita dah bahas dah semalam. Kan? Manzilatul qalb. Kita dah cerita semalam. Kan? Baik. Ana lupa dah macam nama dia. Tak apalah. Kan? Wala yakhafuna lawmata laim. Dia pun tak takut kepada celaan sesiapa pun. Kan? Zalika fadlullah. Demikian itulah karunia Allah. Limpah karunia Allah yang Allah beri kepada sesiapa dikehendaki. Macam kita kata, ganjaran ini adalah kurniaan Allah, fadilat daripada Allah yang Allah beri kepada siapa yang dia pilih. Kerana dia jualah yang tahu di mana yang patut dia beri rahmatnya. Ya. Allah kata, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu siapa orang yang bersyukur? Maka orang yang bersyukur ni lah orang yang Tuhan bagi kepadanya hidayah. Apa dia yang kita kena syukur? Allah kata, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Balik cerita yang sama lagi. Dalam suratul insan. Ceritanya syukur di sini ialah orang yang menggunakan panca indera yang Tuhan bagi untuk memahami ayat-ayat Allah. Menggunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Allah, telinganya untuk mendengar ayat Allah, akal untuk memahami ayat Allah. Jadi inilah dia aulia Allah. Kalau kita nak dapat kurnia Allah Ta'ala ini, nak jadi golongan yuhibbuhum wa yuhibbunah, azillatin 'alal mu'minina, 'izzatin 'alal kafirina, 'izzatin 'alal kafirina, yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata laim. Nak jadi golongan ini, nak supaya Allah pilih kita masuk duduk dalam golongan ni, yang mana ini adalah fadilat daripada Allah. Allah Ta'ala kata, wallahu wasi'un alim. Allah maha luas pemberian, tetapi Allah maha mengetahui siapa yang layak, siapa yang tak layak. Betul, Allah maha luas pemberiannya. Allah boleh bagi kepada siapa pun. Tapi Allah alimun, maha mengetahui. Tahu apa? Tahu siapa yang layak, siapa yang tak layak. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum huwa a'lamu biman huwa ahda sabila. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katalah olehmu wahai Muhammad kepada mereka, semua orang beramallah mengikut apa yang Allah Ta'ala telah tentukan.
maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang paling mengikut hidayah, paling betul jalannya. Allah Ta'ala yang tahu. Allah Ta'ala tahu siapa yang layak dapat hidayah, dia bagi. Jadi kita ni kena usaha. Usaha kita adalah supaya kita ini layak untuk diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, hidayah taufiq, iaitu kita berusaha mengikut hidayah irsyad. Wahadainahu najdain falaqtahamal aqabah. Kami dah tunjuk dekat dia dua jalan, jalan baik, jalan buruk. Awak dia tak mau ikut jalan baik, Tuhan kata falaqtahamal aqabah. Fakkur wa ma adraka mal aqabah, fakkur raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. Itu yang Tuhan suka. Itu yang dikehendaki daripada kita. Kita diberikan oleh Allah Ta'ala, kita ni ciptaan yang spesial, ciptaan yang khusus, yang istimewa. Kita ada kemampuan untuk memilih, ability to choose, to make choice. Whether the choice is a good choice or a bad choice, we have the ability that been given by God Himself, Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Jadi itulah takdir Allah Ta'ala. Faham betul-betul? Kan? Ni awak tak semayang ni? Yalah, kalau Allah takdirkan saya semayang, memang Tuhan dah takdirkan hang semayang. Tuhan cipta hang tangan, kaki, badan, kepala yang memang sesuai untuk semayang. Memang Tuhan cipta dai hang memang elok boleh sujud. Lutut hang memang boleh bengkok untuk sujud. Tangan hang memang boleh kepok lagu tu untuk sujud. Tak ada hanya. Hang Tuhan cipta keras tu tak ada bergerak. Tunggu Tuhan bagi saya bergerak baru. Bohong gila. Kan? Memang Tuhan dah abang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang hang dicipta untuk ibadat. Nak tunggu Tuhan takdir aku semayang. Memang Tuhan cipta hang. Memang kau ditakdirkan, dibentukkan tubuh badan kau itu untuk semayang, untuk ibadat. Takdir apa lagi? Takdir dah lah tu. Kan? Tapi kalau hang mau semayang, hang pergi semayang, itu Tuhan bagi pahala. Namanya hidayah tu taufiq. Tuhan akan tolong. Tuhan akan bagi lagi tambah kemampuan. Itu maksud. Ya? Bukan makna Tuhan nak kena hantar malaikat dua apit engkau pergi letak engkau dekat dalam saf. Ya? Itu tak minta. Itu di luar daripada konsep yang sahih. Kan? Baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini jelas menyatakan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Dan nak ambil sikit lah ya. Pasal ayat lepas ni dia kaitan. Allah kata Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Ini dulu kita dah baca naknya pasal dalam apa? Dalam perbincangan kita tentang wala wal bara. Hanya sahaja wali kamu, pembantu, pembela, penolong yang perlu kamu berikan kesetiaan kamu kepadanya ialah Allah dan Rasul dan orang yang beriman. Iaitulah mereka yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka itu sentiasa khusyuk. Raki'un, sentiasa patuh khusyuk kepada suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang memberikan kesetiaannya kepada Allah dan Rasul dan orang yang beriman, maka sesungguhnya parti Allah
tidak akan dikalahkan. Berarti Allah sentiasa menang. Tidak akan kalah. Kalau kita bersama dengan Allah, kita akan menang. Kita tidak akan diapa-apakan. Tidak akan memudaratkan kita segala kesakitan yang kita dapat. Kerana akhirnya tempat kembali kita adalah syurga. Adapun kalau kita tidak bersama dengan Allah dan Rasul, وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Habis, tak ada apa. Kan? Kalau tak ikut Allah dan Rasul, tak bagi kesetia Allah Rasul, kan? Dia akan dimasukkan ke neraka Jahannam. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Orang yang mengikut selain jalan orang yang beriman akan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam neraka Jahannam. Nasallahu al-afiyah. Baik. Ya, ayat ni kita dah banyak baca itu pasal kita dah ambil tentang al-wala' wal-bara'. Kita dah bincang. Ayat khabar pun kita dah bincang. InsyaAllah pada kelas yang akan datang kita akan ambil ayat 94, 95, 95. Ini berkaitan dengan hukum hakam larangan ihram. So ayat ni kita tangguh pada kelas yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Jadi itulah apa yang kita dapat sampaikan pada hari ini tentang ayat ini. Dan ayat ini menjadi dalil macam kita dah sebut sebelum ni bahawa ada hukum terhadap orang yang murtad dalam Al-Quran. Bukan macam yang didakwa oleh golongan-golongan yang menimbulkan syubhah. Dan kita dah bincang dulu mereka berdalih dengan ayat la ikraha fid din. Tidak betul. Ya, kerana dalil itu jelas dalam Al-Quran. Seperti Imam Syafi'i berkata hadis man baddala dinahu faqtuluh, walaupun dalam Sahih Bukhari, tapi ulama sebelum Bukhari tidak sepakat mensahihkan. Dia kata Imam Syafi'i di antara yang tidak mensahihkan. Tapi Imam Syafi'i berhujah dengan dalil lain. Adam ad-dalil al-muayyan la yastazim adam al-madlul al-muayyan. Ketidakadaan dalil tertentu tidak bermakna madlul tertentu pun tidak ada. Kerana boleh jadi ada dalil lain. Ya. Baik. Naam, dia kata berkenaan dengan Maryam. Apa logik dia? Ya. Ini mukjizat. Macam kita kata tadi, mukjizat dia tidak keluar sepenuhnya daripada apa? Daripada kanun sabab musabab. Jadi Maryam untuk dia mengandung, walaupun dia tidak ada benih, tetapi satu proses pembentukan manusia dalam rahim berlaku, iaitu ditiupkan ruh. Kalau kita masuk benih puak kita bertemu dengan benih dalam perut mak kita, jadi jasad 42 hari baru Tuhan mai tiup ruh. Itu proses biasa. Tapi Nabi Isa prosesnya sedikit luar biasa, tetapi masih lagi dalam proses kanun sebab musabab, iaitu mesti mengandung dalam perut perempuan. Tak ada Allah Ta'ala tiup Nabi Isa dalam perut orang lelaki. Atau Nabi Isa tu terus cuh mai keluar sebiji budak macam tu saja. Tak. Mesti mengandung juga. Cuma ditiupkan roh sahaja. Dan manusia dan Nabi Isa AS bukanlah manusia pertama yang dilahirkan tanpa bapa. Ya. Dalam alam ni Nabi Isa bukan mukjizat yang baru, sebab kita kata mukjizat para nabi
dia ada jenisnya yang daripada awal. Sebab itu Allah Ta'ala kata, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa. Kalau kamu heran pasal Isa, mai aku nak bagi tahu hampa satu cerita yang lagi mengherankan. Adam alaihissalam. Tak ada mak, tak ada pak. Aku buat dia daripada tanah, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Aku kata kun, jadi. Tak keluar daripada perut mak. Kalau Tuhan boleh cipta Adam yang pertama, setakat nak cipta Isa daripada mak sahaja, tak ada apa. Adam dicipta daripada tanah, Hawa dicipta daripada rusuk Adam. Tak ada mak bapak juga. Allah Ta'ala ciptakan unta daripada batu. Nabi Saleh. Unta Nabi Saleh. Dan unta Nabi Saleh tu keluar betina, bunting, beranak. Tak ada unta jantan. Dalam Al-Quran banyak. Dan yang peliknya orang Yahudi, Kristian, dia pun percaya cerita Nabi Adam. Allah Ta'ala berhujah dengan Nabi Adam. Allah Ta'ala berhujah dengan Nabi Adam AS. Sebab Yahudi, Kristian percaya Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Lepas tu manusia disebut sebagai homo. Homo tu tanah. Kan? Jadi, dia kata logik kelahiran manusia mesti ada pertemuan benih lelaki dan benih perempuan. Ini logik yang bukannya mutlak. Dia bukan logik lah. Itu adalah pada proses kebiasaan. Tetapi proses biasa ini boleh diubah oleh Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala yang mengawan proses itu. Kalau manusia yang pergi buat benda tu memang tak logik lah. Kan? Tapi yang sebut Tuhan buat logik lah. Kan? Dia kata tak logik itu kalau kita kata manusia. Manusia memang tak logik lah. Manusia mana boleh buat benda yang di luar daripada hukum Tuhan. Adapun Tuhan tentulah. Kalau kita kata Tuhan yang cipta Isa, selesai masalah. Akak dengar Tuhan selesai lah. Tak apa. Tak ada lah. Anda tak rasa ada orang yang berfikiran waras. Ya? Bila kita kata dia, Tuhan mencipta Nabi Isa tanpa bapa. Tiba-tiba akal dia kata, tak logik lah. Mana ada. Pasal mujarrad dia dengar kalimah Tuhan, akal yang waras, tangkap terus. Tuhan. Apa makna Tuhan? Tuhan ni adalah yang maha berkuasa. Dia yang kawal kejadian alam. Hukum alam ni dia yang letak. Pembentukan jantina, laki perempuan itu sendiri, Tuhan yang bubuh. Benih laki perempuan itu Tuhan yang bubuh. Tuhan yang tetapkan, bukannya jadi sendiri. Kan? Macam kalau kita kata dekat satu orang main habaq kita, walillahil mathalul a'la. Dia kata undang-undang lari dah diubah, tak payah pakai tali pinggang keledar kalau bawa kereta. Driver pun tak payah. Siapa ubah? Aku ubah. Kalau kita dengar dia kata dia ubah, bohong lah, tak logik lah. Tapi kalau kontur habaq, dah ni parlimen baru dulu undang-undang ni. Kita takkan mendustakan dia. Kita kata semua kak. Tak dengar berita pun. Pasal kemungkinan ada. Sebab benda tu mungkin aklan. Dia bukan tak logik, dia logik. Pasal memang mereka pihak yang berkuasa untuk meminda undang-undang. Tapi kalau kawan kita habaq, aku yang pindah. Siapa hang? Jadi bila akal dengar Tuhan, Tuhan logik lah. Kan? Lepas tu Allah Ta'ala kata, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Kalau orang musyrikin Quran ni, dia dengar betul-betul ayat tu, Subhanallazi asra. Bukan Nabi yang berjalan sendiri surah tu. Tuhan jalan dengan dia. Kalau Tuhan jalan dengan dia, selesai lah. Apa yang tak logik kan? Kan? Tuhan bagi dekat dia burak tu sekali langkah sejauh mata memandang. Kalau begitu logik lah. Untuk dia pergi satu malam. Yang tak logik kalau kau pergi ukur dengan kau punya kenderaan kau memang lah. Bukan tak logik.
Benda tu logik tapi engkau sengaja tidak mau faham wajahnya, wajah kelojikannya. Kan? So untuk Nabi Isa AS lahir tanpa bapa, logik tak dalam segi akal? Logik. Tidak, siapa kata tak? Dia mungkin aklan, benda tu boleh berlaku. Pasal dah terbukti Nabi Adam dulu mak pun tak ada, pak pun tak ada. So dia mungkin khariji, bukan mungkin akli lagi. Dia benda yang mungkin luaran. Ya? Mungkin secara lewati, mungkin khariji. Ini lebih tinggi daripada mungkin akli. Kalau nak cerita pasal logik di sini, kelahiran Nabi Isa tanpa bapa adalah mungkin khariji. Kan? Mungkin khariji. Pasal sebelum Nabi Isa dah banyak kejadian-kejadian kelahiran yang luar biasa yang Tuhan buat. Nabi Adam, Hawa, lepas tu unta Nabi Saleh, Nabi Yahya. Sebelum dia, sepupu dia. Nabi Yahya lahir daripada ibu yang mandul. Daripada ibu yang mandul. Yang memang bini Nabi Zakaria tu mandul. Tak boleh mengandung. Tiba-tiba pergi sembuh penyakit dia. Okay. Jadi kalau Tuhan boleh buat sepupu Nabi Isa daripada mak yang mandul, takkanlah daripada Maryam, tak boleh. Kan? Jadi banyak logik. Mungkin khariji tu banyak lah kalau kita nak cerita pasal logik, banyak. Ada apa maksud dengan parti Islam, parti politik? Tak, parti Islam ini bukan parti Islam, parti Allah. Hizbullah. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Parti, maksud parti dari segi bahasa Melayu ialah pihak. Itu maksud parti. Kan kalau kita pergi bank, dia ada first party, second party, third party. Parti maknanya pihak. Ya? Parti maknanya pihak. Dan kadang-kadang kita dah terbiasa dengan istilah. Kadang-kadang kita lupa bahasa, makna lughawi. Tak? Itu kadang-kadang kita kena adjust balik minda kita. Tak? Kita sebut parti, ingat, parti tu parti politik. Tak? Itu parti politik. Kita sebut kalimah parti. Kalau awak pergi ambil insurans, masa dia sebut third party, second party, awak tak tanya pula, UMNO ke apa? Tak ada pun kan. Saya faham lah. Parti di sini maknanya pihak. Baik, kalau tidak ada masa pun dah habis. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa jazakumullahu khairan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan tanbih untuk esok kelas hari Khamis ditangguhkan, tiadakan sebab ada program di universiti. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.